Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Isu vaksin angin, adakah faktor keletihan atau disengajakan? Mula-mula penafian, kemudian pengakuan. Lepas itu, alasan. Itulah yang berlaku apabila rakyat gempar. Terdapat berita penerima disuntik dengan vaksin angin iaitu picah gari yang kosong. Beberapa media melaporkan bahawa Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF telah menjalankan siasatan berhubung dakwaan bahawa suntikan vaksin angin telah berlaku di Kedah dan Selangor. CITF berkata kes pertama berlaku pada 17 Julai lalu di pusat pemberian vaksin PPV Pandu Lalu di kem lapangan terbang Sungai Petani Kedah yang dikhaskan untuk anggota tentera Malaysia dan keluarga mereka. Suntikan vaksin angin juga didakwa berlaku di PPV Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC juga pada 17 Julai. Pada 18 Julai, kejadian berulang di PPV Pusat Convention Bangi Avenue. 2 hari lepas, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata kemungkinannya kes individu disuntik picah gari kosong di PPV berpunca daripada keletihan dihadapi petugas dan sukarelawan barisan hadapan. Nur Azmi berkata semua petugas disarankan supaya memaklumkan keadaan diri masing-masing sekiranya mengalami kepenatan dan berasa perlu mendapatkan rehat secukupnya sebelum menyambung semula tugasan. Kita lakukan kerja dengan bersungguh-sungguh tetapi apabila sudah letih, kita perlu beritahu supaya dapat direhatkan. Jika teruskan juga tugasan dalam keadaan letih, maka berlakulah hasil kerja yang tidak produktif atau terbaik. Tegasnya seperti dipetik Berita Harian. Selain Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM juga dilaporkan sedang menjalankan siasatan mengenai isu berkenaan. Namun penjelasan timbalan menteri itu tidak masuk akal. Benar, petugas memakai pakaian yang tidak selesa sepanjang masa. Mereka juga tidak dapat berehat untuk makan besar, kenduri durian atau nikah untuk kali ketiga di Thailand. Petugas tidak wajar disalahkan jika mereka benar-benar keletihan. Yang patut disalahkan ialah Kerajaan Perikatan Nasional yang gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Bilangan rakyat yang divaksin meningkat tetapi bilangan kes positif COVID-19 dan kematian juga meningkat. Bagaimana ini boleh berlaku? Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kelembapan vaksinasi terhadap rakyat adalah punca jumlah kes kematian akibat COVID-19 meningkat. Masalah kita punca daripada keangkuhan. Mereka rasa boleh tahu semua, ketepikan pandangan orang begitu rupa. Ini sebabkan angka kematian semakin meningkat. Katanya dalam kenyataan di Facebook. Angka yang positif COVID-19 masih lagi 5 digit sementara bilangan kematian masih 3 digit. Rabu lalu, KKM melaporkan 199 kematian dan 11,985 kes baharu COVID-19. Kemarin 22 Julai, kes baharu pula kembali meningkat kepada 13,034 kes dengan 134 kematian direkodkan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, 32 kluster baharu dilaporkan dan 21 daripadanya adalah kluster tempat kerja. Nah, itulah salah satu daripada natijah keangkuhan yang paling ketara. Sikap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang menafikan bahawa kluster tempat kerja adalah punca kenaikan kes COVID-19. Ditambah dengan kelembapan program imunisasi. Walaupun sudah ramai pakar mencadangkan agar klinik sektor swasta dijadikan pusat vaksinasi, kes COVID-19 terus meningkat. Kata Anwar, selepas berbulan-bulan cadangan dikemukakan, barulah masa ini cadangan itu dipertimbangkan. Lihat Hospital Kelang berselerak macam pasar, nak salahkan siapa? Lihat beban tanggungjawab van jenazah Hospital Kelang. Katanya, semakin parah timbul pula kes vaksin angin. Sebuah blog financetwitter.com dalam laporannya menyebut khabar-khabar angin sebelum 29 Mei bahawa vaksin COVID-19 boleh didapati di pasaran gelap.
Blog tersebut mendakwa apa yang berlaku sekarang adalah hasil daripada korupsi selama 60 tahun yang menular kepada petugas kesihatan. Malangnya kebanyakan penerima vaksin akan memandang ke arah lain ketika mereka sedang disuntik dengan picagari. Justru mereka tidak tahu sama ada picagari itu berisi vaksin atau kosong. Persoalan yang menghantui penerima vaksin ini ialah, adakah mereka benar-benar telah mendapat imunisasi COVID-19 atau sekadar menerima vaksin angin? Inilah akibatnya apabila penderitaan pesakit dijadikan sumber kekayaan.